Inilah akibatnya rampas kerajaan secara kotor. Kisah sampah bersih dan abang besar adalah dua contoh tahap kualiti Menteri-Menteri Kerajaan Perikatan Nasional yang turut didukung oleh UMNO. Sekarang sudah jelas, Menteri dan Timbalan Menteri dilantik untuk memegang jawatan termasuk yang dicipta khas bukan kerana keperluan kepada kebijaksanaan mereka tetapi kerana mahu memberi ganimah. Akhirnya, Kabinet membentuk saiz yang tidak munasabah bagi sebuah negara yang penduduknya hanya 32 juta. Tidak mengapa kalau mereka kompeten dan dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang. Namun, selama setahun rakyat disajikan dengan tingkah laku yang melucukan, menjelekkan dan ada kalanya menghina intelektual rakyat yang dirampas mandat mereka. Penyokong kerajaan tepuk atap ini memaki hamun menteri dan timbalan Menteri Pakatan Harapan sehingga ada yang dilabel sesat oleh pentaksub parti tertentu. Pemimpin Perikatan Nasional pula berkata, kononnya dalam Pakatan Harapan tidak kompeten semasa mentadbir negara dalam 22 bulan sehingga Islam terancam, bangsa terancam dan kedudukan Raja-Raja Melayu juga terancam. Kononnya, Kerajaan Pakatan Harapan gagal. Lalu rampasan kuasa adalah wajar. Namun, di sebalik soal kegagalan itu, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, Pakatan Harapan boleh menunaikan lebih banyak janji pilihan rayanya termasuklah pemansuhan tol jika tidak dibantah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sesetengah anggota Kabinet ketika itu. Ada dalam kalangan kami yang cuba sedaya upaya untuk mendapatkan konsensus Kabinet mengenainya tetapi ia sukar. Jadi, ia mengambil masa, katanya dalam wawancara dengan Free Malaysia Today pada 28 Mac lalu. Beliau mendakwa langkah kerajaan juga dihalang oleh daulah terpendam yang enggan melaksanakan dasar kerajaan Pakatan Harapan. Menurut Free Malaysia Today, dalam janji pemansuhan tol, bekas Menteri Kewangan itu berkata Mahathir membantah sebarang pengurangan kadar tol atas alasan janji pilihan raya itu tak boleh dilaksanakan. Guan Eng berpendapat pemansuhan tol adalah sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan dan patut dilaksanakan. Namun, pemansuhan itu tidak pernah berlaku walaupun berjaya mengurangkan kadar tol sebanyak 18% di beberapa lebuh raya dengan konsesi dilanjutkan. Guan Eng berkata kadar tol akan dikurangkan secara berperingkat dalam 5 tahun sebelum pemansuhan sepenuhnya. Cuma kami tiada masa untuk melaksanakan transformasi kerajaan secara menyeluruh ketika berkuasa selama 22 bulan, ujar Guan Eng. Persoalannya, adakah kini negara semakin baik? Ironisnya, Menteri dan Timbalan Menteri Pakatan Harapan yang menyumbang kepada aspek pentadbiran tidak kompeten itu kini berada bersama dalam gerombolan 70 orang ahli Kabinet termasuk Perdana Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kebimbangannya tentang masalah ekonomi negara yang menjejaskan isu lain seperti hutang rakyat. Menurut Anwar, sebilangan besar hutang ini adalah hutang pinjaman perubahan dan kenderaan dan ini adalah kesan langsung dari Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan kerajaan. Hutang kad kredit juga mencanak naik dan berada di tahap yang merunsingkan. Beliau berkata rakyat tidak ada pilihan dalam mendepani masalah ini kecuali membuat pinjaman baharu yang meletakkan mereka dalam beban hutang yang berpanjangan. Anwar yang pernah menjadi Menteri Kewangan dalam era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, International Monetary Fund IMF menyarankan agar Malaysia melancanakan dasar dan kebijakan baharu bagi menangani masalah kesenjangan bagi menangani kesan beban kewangan pada warga miskin dan tersisih. Masalah hutang ini sekiranya tidak ditangani dengan baik, ia akan tambah melambatkan fasa pemulihan ekonomi pada tahun ini. Malah untuk beberapa tahun akan datang, juga sekiranya kerajaan yang ada pada hari ini tidak berbuat apa-apa, ujarnya. Beliau menyarankan Perdana Menteri agar segera mengarahkan pasukan ekonominya untuk memikirkan strategi yang baharu dalam meringankan beban rakyat saat ini melebihi kepentingan kroni dan para cukong. Secara tradisinya, dalam sistem demokrasi kita, pemimpin yang tidak ada keyakinan dan mandat daripada rakyat akan segera meletakkan jawatan dari terus memalukan diri sendiri, tegas Anwar. Jika kalian berpendapat kerajaan Pakatan Harapan dahulu sangat teruk, mengapa kalian menyokong kumpulan pengkhianat yang menjadi sebahagian besar daripada penyumbangnya?
Tidak lain tidak bukan, langkah Sheraton hanyalah semata-mata untuk memenuhi impian seseorang menjadi Perdana Menteri selain kebencian yang melampau kepada sosok Anwar Ibrahim dan DAP. Sedangkan berbanding dengan Tuan Ibrahim yang tiada latar belakang sains dan gagal menjelaskan mengapa sampah boleh jadi bersih, Menteri Pakatan Harapan secara keseluruhannya jauh lebih kompeten kerana memiliki kelayakan akademik yang sesuai, kecuali mereka yang sudah menyeberang bersama katak-katak politik menyertai Perikatan Nasional.